Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kita buka dalam Ihya, beliau bukan hanya memfokus kepada ibadat dan perkara-perkara yang bersabit dengan kerohanian, tapi juga beliau mengketengahkan dalam buku itu cara-cara mencari rezeki dan mengumpulkan harta dengan baik. Sebab tu kalau belajar Ihya, bukan hanya boleh jadi seorang Muslim yang rohani dia bagus, tapi kalau belajar buku itu sebenarnya dia juga boleh jadi seorang tajir yang berjaya, seorang businessman yang berjaya. Kita belajar tasawuf kan Ihya, belajar tasawuf sikit Ihya. Sebenarnya buku itu tuan-tuan boleh jadi modul dalam sektor-sektor harta dan kewangan yang ada. Bank negara patut ambil buku Ihya tu masuk dalam resolusi dia. Ya. Institusi kewangan boleh jadikan Ihya sebagai sukatan. Dia ada satu kitab yang besar namanya Kitabu Adabi Al-Kasbi wal Ma'ash. Kitab adab-adab mencari rezeki dan menguruskan kehidupan. Dia ada 5 bab. Bab pertama ialah bab Fadlul Kasbi wal Hasu 'alaiha. Bab pada menyatakan kelebihan-kelebihan mengumpulkan rezeki, mencari harta dan menggalakkan manusia ke atasnya. Dia bab mari tu. Kita kena kerja katanya. Kita kena cari rezeki, kita kena kumpul harta. Dan kita kena galakkan orang lain supaya bekerja, berniaga, cari rezeki. Imam Ghazali. Dia buat mari bab mula-mula babu al-bi'. Antara kerja yang paling bagus dan cara yang paling baik untuk mengumpulkan harta ialah berniaga, jual beli. Bab mula-mula sekali. Sebab itu di sisi majoriti para ulama, pekerjaan yang paling baik adalah berniaga. Dan Nabi SAW bila ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud daripada Rifa'ah bin Rafi', ya Rasulullah, ayu kasbi afdal, wahai Nabi, manakah cara nak mengumpulkan harta ataupun nak cari rezeki yang paling baik? Nabi kata, amalur rajul biyadihi wa kullu bi'in mabrur. Ya. Bila seseorang itu bekerja dengan tangannya sendiri, kudrat dia sendiri, dan perniagaan yang jujur, perniagaan yang baik, jual beli, berniaga. Yang kedua, assalam. Assalam ni jual beli juga, tapi dalam bentuk tempahan. Ya. Jual beli ni dia ada 3 kan. Pertama, dia panggil jual beli yang biasa kita buat lah, kita bayar duit, barang dapat at the same time. Satu lagi, yang kedua dia panggil jual beli secara deferred payment. Barang dapat, duit bayar kemudian. Ya. Itu dia panggil bi'ut ta'jil. Ini standard di bank kita panggil BBA lah. Satu lagi jual beli ialah duit bayar dulu, barang kemudian. Itu dia panggil salam. Bab tu Imam Ghazali masuk. Ya. Dulu-dulu bi'ut salam tak famous sangat di market awam. Ada orang buat, tapi tak berapa ni sangat. Tapi setelah internet maju, banyak jualan-jualan online. Kita buat online tu salam tu dia panggil. Ya, deferred sale. Tapi bukan deferred payment, tapi deferred product. Deferred ni mana tangguh. Jualan hutang dia panggil. Jualan hutang ni ada 2 lah. Satu hutang duit, satu hutang produk. Kita ambil barang dulu, duit bayar kemudian. Ansuran tu kan. Ya. Itu dipanggil tangguh ataupun hutang duit. Satu lagi jualan hutang barangan. Duit dapat dulu, tapi barang diberi kemudian. Itu hutang juga tu. Kalau kita ambil barang dulu, duit bayar kemudian, itu kita berhutang dengan peniaga. Kalau kita bayar duit dulu, barang dapat kemudian, itu peniaga berhutang dengan kita. Dua-dua deferred sale, tapi satu deferred payment, satu deferred produk. Jadi Al-Ghazali masuk salam. Tak boleh jual beli secara langsung. Al-bi'ul mutlaq. Kau bagi barang, aku bagi duit. Boleh buat salam. Orang bagi duit dulu, barang kita bagi kemudian. Kerana kadang-kadang kita tak ada barang lagi. Tak. Ada benda kita tak ada barang lagi. Betul tak? Kita ambil duit dulu, baru kita cari barang. Kita bagi pada orang. Macam hari ni lah, tuan-tuan tengok dekat platform-platform internet macam Shopee, macam Lazada. Tuan ingat seller-seller tu semua ada barang ke? Tak ada. Kadang-kadang tak ada modal apa pun. Masuk jadi seller je.
Bila orang beli, dah bayar, baru dia cari produk. Jual. Ya. Macam itulah cerita dia. Tapi sejenis perniagaan yang amat-amat digalakkan. Ya. Salam. Lepas tu dia buat mari al-ijarah, sewaan. Ada rumah bagi sewa, ada tanah bagi sewa. Apa-apalah bagi sewa. Al-ijarah dia panggil. Ya. Boleh jadi kita bagi sewa tanah kat dia, dia usaha, dia bayar bulanan ke, tahunan ke. Ni banyak orang kampung buat kan, dia ada tanah, orang usahakan padi, setahun sekali bayar. Ataupun kita tak bagi sewaan, kita bagi dia usahakan tanah kita, kemudian kita ambil sedikit keuntungan daripada hasil jualan dia. Itu pun berlaku. Dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bila Nabi memerangi orang-orang Khaybar. Akhirnya Nabi buat baik juga kat mereka dengan cara mereka, Nabi bagi tanah kepada ahli-ahli Khaybar untuk diusahakan, tapi mereka tak bayar sewa lah. Hasil daripada jualan itu diberi sebahagiannya kepada Rasulullah SAW. Dalam bentuk-bentuk yang macam itulah. Ya. Kadang-kadang orang nak sewa bulanan ini tidak mampu. Kan? Dia berniaga dulu. Bila keuntungan, dia bagilah sikit kat kita. Itu lebih memudahkan. Kemudian ujung sekali dia bincang bab musyarakah. Mungkin kau nak meneruskan satu usaha, kau tak mempunyai keupayaan kewangan atau harta, kamu boleh share, buat partnership, buat joint venture. Itu maksud syarikat. Ya. Jadi dia buat mari 5 benda ni, dia kata cara hak bagus untuk kamu bekerja dan mencari rezeki. Ya. Kalau kau Imam Ghazali dalam tu, dia tak suruh kita jadi kuli makan gaji, tak ada. Dia buat mari kerja yang hebat-hebat, bisnes lah, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeza, bermula pada jual beli sampai kepada pensyarikatan atau usaha sama. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bukan saja seorang ulama yang mempunyai pandangan tentang kesufian dan kerohanian, tapi dalam hak ehwal perniagaan juga. Sebab tu saya kata pandangan Al-Imam Al-Ghazali patut boleh jadi silibus tau, boleh jadi modul. Ya, azan tak? Belum lagi? Ha? Oh, nak masuk azan dah. Dan beliau bawa mari satu bab yang besar nak tunjuk kepada kita bahawa harta, kewangan dan wang itu sendiri amat penting dalam kehidupan manusia selagi mana ia diuruskan dengan baik.